This is on this. Ini berkaitan dengan tanah Jalan Zainal Abidin. Kita telah adakan perbincangan dan hari ini Exco telah pun membuat satu keputusan memandangkan bahawa pihak pemaju yang telah memenang tender terbuka untuk membina sebuah hospital di Jalan Zainal Abidin ke atas tanah seluas 1.1 ekar sehingga sekarang masih belum dapat kelulusan daripada Kementerian Kesihatan. Dan apabila mereka memohon, permohonan mereka telah pun ditolak. Alasan yang diberikan mengapa ditolak adalah kerana bahawa kita sudah ada cukup hospital. Mengikut surat daripada Kementerian Kesihatan pada 22 Oktober 2010, KKM iaitu Kementerian Kesihatan Malaysia tidak dapat mempertimbangkan cadangan pihak tuan kerana didapati keperluan untuk hospital swasta pelbagai disiplin di kawasan tersebut telah mencukupi untuk nisbah 2 katil bagi setiap 1,000 penduduk. Nah, ini adalah satu hospital swasta di mana Pulau Pinang merupakan pemimpin atau pejuang terbesar di Malaysia. Pulau Pinang menguasai 60%, lebih 60% dari pasaran pelancongan perubatan atau health tourism yang masuk ke Malaysia. Iaitu bermakna setiap RM1 yang dibelanjakan untuk private hospital care, untuk pelancongan perubatan, 60 sen, lebih 60 sen disumbangkan oleh Pulau Pinang. So more than 60% comes from Penang. So kita sekarang ada kekurangan katil di hospital swasta, khususnya dalam beberapa bidang seperti pergigian, cosmetic surgery dan juga penjagaan warga emas. So kerajaan negeri nak mengekalkan kedudukan Pulau Pinang sebagai pusat cemerlang untuk pelancongan perubatan. Tetapi nampaknya tidak mendapat restu daripada Kementerian Kesihatan. Semua pun selepas surat ini diterima pada 22 Oktober 2010 dan mereka telah buat rayuan, tetapi ia masih belum diluluskan. Dan memandangkan perkara ini telah dipolitikkan oleh pihak Barisan Nasional, jelas bahawa agak susah untuk mendapat kelulusan. Oleh itu, Mesyuarat Exco hari ini telah membuat keputusan bahawa kerana syarikat ini telah membuat satu cadangan bahawa mereka mungkin ingin menarik balik daripada cadangan ini kerana tak boleh dapat lesen. Kalau tak boleh dapat lesen daripada Kementerian Kesihatan, maka tidak boleh teruskan projek mereka dan mereka nak ambil balik wang yang mereka bayar untuk tanah tersebut. Exco tidak ada bantahan atau halangan terhadap cadangan mereka, dan sekiranya mereka rasa mereka tak boleh tunggu lagi kerana telah tunggu begitu lama, masih tak boleh dapat lesen, maka kita sedia memulangkan wang yang dibayar dan membatalkan projek yang ditawarkan oleh syarikat swasta ini, iaitu Kuala Lumpur International Dental Care Senjamahan yang ada dalam surat ini. Tetapi kita masih tegas mahu teruskan projek hospital di Jalan Zainal Abidin dan kita akan tulis surat kepada Kementerian Kesihatan. Kita tidak tulis surat sebelum ini kerana ini adalah di antara syarikat hospital yang buat nak bina hospital dengan Kementerian Kesihatan. Tapi sekiranya mereka tak mahu teruskan projek ini kerana tak boleh dapat lesen, kerajaan negeri sendiri akan usahakan untuk dapat lesen. Kerana kalau Pulau Pinang tidak dibenarkan membina lebih banyak hospital swasta, saya rasa itu sesuatu yang tidak masuk akal. Ini akan menjejaskan sektor pelancongan perubatan.
Saya tidak faham mengapa permohonan mereka ditolak. Saya tidak faham mengapa kerajaan persekutuan nak halang lebih banyak hospital swasta dibina bila sekarang sudah ada kekurangan katil di hospital swasta. Dan ini pun penting untuk ekonomi Malaysia dan Pulau Pinang. Tapi nampaknya perkara ini telah dipolitikkan. Suhu rayuan demi rayuan dibuat tetapi tak diluluskan lagi. Dan saya rasa sekarang apabila BN menggunakan isu ini sebagai serangan politik ke atas Pakatan Rakyat, saya rasa kemungkinan untuk diluluskan sangat tipis sekali. Oleh itu syarikat ini rasa macam ini mungkin mereka nak menimbangkan untuk tarik balik dan angkat balik wang lebih 10 juta ringgit yang mereka bayar. Okay, any questions? Dan lepas ini kita sendiri akan berurusan dengan Kementerian Kesihatan sebagai kerajaan negeri, tanya mengapa lesen tak boleh dikeluarkan untuk hospital swasta yang di mana kerajaan tak perlu keluarkan 1 sen pun. You said that rayuan demi rayuan telah dibuat. Agaknya berapa rayuan yang... I'll give you the details. I'll try to get some information from them. Okay, alright. So this one I'm just telling you the policy. You want the details, to give you the whole chronology later. Okay. Tapi sekarang ialah keputusan. Rayuan demi rayuan, banyak rayuan dibuat tapi tak diluluskan lagi. Then I think kalau 2010 tak diluluskan, 2011 tak diluluskan, 2012 tak diluluskan, dan sekarang menjelang pilihan raya, bila perkara ini pun telah dipolitikkan oleh Barisan Nasional, saya rasa susah untuk diluluskan. And you mentioned about the 10 million you have to pay back to the... They have already paid. Okay, So yes. of course kalau dia tak boleh teruskan kerana tak dapat lesen, ini bukan salah dia. Ini bukan salah dia. Then we return back to him lah. Kalau dia tak mau teruskan lagi. Jadi sama ada state government kena bayar lebih daripada 10 juta tadi tak, sebab sudah delay dia orang kan. So Ya, tapi ini pun bukan salah kita. I know, but So I think this time we can discuss lah. okay. We can discuss later. But now the principle is this, tak boleh dapat kelulusan. Okay. Nak bina hospital tak dapat. Then sekarang dia cakap, oh kerana kita punya keperluan cukup, the hospital base to population ratio enough. I thought in Penang kita tak cukup katil. Sekarang dia pula cakap kita cukup katil. Yes. 我问韦炳超，邓章耀之前讲啊，那个地要建一栋30层楼的building 啊，据他所知啊，有这样的事吗？韦炳超？ Saya baru terima makluman daripada MPPP berhubung dengan cadangan bersangkut paut dengan bidang tanah ini. Ia mengandungi satu cadangan untuk mendirikan satu blok bangunan 30 tingkat yang mengandungi basement letak kereta 2 tingkat, hospital swasta 6 tingkat, tempat letak kereta podium 3 tingkat, dan hotel dengan kolam renang 19 tingkat. Sebab ini adalah satu kemudahan medical tourism. Jadi komponen masuk juga tempat penginapan bagi pesakit-pesakit dan juga keluarga yang mengiringi pesakit-pesakit. Jadi itu satu komponen. Tetapi oleh kerana isu tanah, sebab walaupun sudah bayar, mereka belum dapat grant sebab perjanjian ini ada syarat bahawa mereka perlu perolehi lesen sebelum boleh. Jadi oleh kerana mereka tak dapat lesen, oleh itu isu tanah tak selesai. Jadi permohonan itu pun sudah ditarik balik pada 10 hari bulan April 2012. So that plan has been withdrawn by the applicants. Saya rasa Tencangnya mendapat maklumat itu sebab MPPP ada hantar notis kepada lot-lot jiran. Untuk itu memangnya dilakukan setiap permohonan kena maklumkan kepada lot-lot jiran. Mungkin saya agak
maklumat datang dari orang yang terima notis itu. Tetapi oleh kerana perkembangan terakhir seperti diumumkan oleh Ketua Menteri, pemohon pun tidak mau diheretkan dalam isu-isu politik, jadi mereka sudah menyuarakan niat untuk tarik balik lah. Tapi itu maksud inilah. Ya. Sama lah. Ya, tapi saya nak tegaskan itu adalah syur mereka. Ialah syur mereka, tapi kita nak menyatakan kita sedia terima. Kerana mereka pun ada rugi. Dia pinjam 10 juta untuk bayar kerajaan negeri. So tiap-tiap bulan dia bayar RM70,000 faedah. So itu kerugian. Yes, 70,000 ada faedah. Itu mengikut mereka. Saya pun tak tahulah itu yang mereka sebut. Saya tak pasti sama ada betul atau tidak. So sejak bulan 10 lah dia sudah bayar ini setiap bulan. So tentu tentang kerugian kita, seperti yang saya sebut, kita kena bincang. Kerana ini bukan salah kita, ini pun bukan salah dia. Masalahnya ialah kementerian tak mahu bagi lesen. So di sini dan saya percaya agak susah dapat lesen lah. Kerana itu kementerian selepas perkara ini di politika seperti yang disebut oleh YB Chow, saya rasa susah untuk diberikan kelulusan. Tapi ini sesuatu perkara yang tidak baik untuk Pulau Pinang. Kerana kita mahu lebih banyak hospital swasta untuk pelancongan perubatan. Dan saya rasa perkara ini kena dijawab oleh pihak Kerajaan Persekutuan dan PN. Okey, itu saja.